Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka dengan selawat al-hijjah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu wasallam alaihi. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما أمن على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخاتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخاتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بأعداد كل معلوم لك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. الفتاة إلى أرواح والدنا ووالديكم وإلى أرواح المسلمين والمسلمات كافة عامة وحضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا يا ربي فهم النبيين وإبداء المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين. رب زدنا علما وارزقنا فهما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر يا كريم. رب يسر ولا تعسر يا كريم. رب يسر ولا تعسر يا كريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Alhamdulillah pagi ni kita sambung kuliah kitab Qalbun Salim muka surat 562. Tajuk dah hujung-hujung lah. Tajuk besar dia iaitu mengingati mati. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fid dharain amin. Sebab-sebab lalai. Sebab lalai daripada mengingati mati. Sebab lalai, terlupa, asyik dengan panjang angan-angan. Lalu lupa yang kita ni sebenarnya umur makin pendek. Nombor tu makin banyak. Umur baki tu sebenarnya makin pendek. Tapi sebab kita angan-angan tu jauh lagi, maka menyebabkan kita lalai daripada mengingati mati. Suka kepada dunia. Suka kepada dunia dan jahil. Tak ada ilmu agama. Daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bersabda, kun min fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabilin. Jadilah di dunia seolah-olah engkau orang dagang atau orang yang lalu di satu jalan. Jadilah dunia ni sebagai orang dagang, orang yang bukan merantau musafir lah kita ni kan. Kita singgah sekejap sahaja. Kerana apa? Kerana kita punya perjalanan kita tu bukan kat sini sebenarnya. Ada jauh lagi, panjang lagi. 473. Berhati-hati dengan angan-angan untuk panjang umur hingga tertangguh dalam melakukan amal soleh. Tak apa, muda lagi, dia kan, muda lagi. Irtanin hamsan qabla hamsin. Rebut 5 perkara sebelum datang 5 perkara, kata Nabi SAW. Syababaka qabla al-haram. Muda kamu, ingat 5 sebelum 5. Pertama, muda sebelum datang tua. Ingat masa muda tu lah kita nak buat amal, jangan tunggu tua. Kemudian waktu sihat sebelum sakit. Waktu kita sihat, kita buatlah amal-amal ibadat sungguh-sungguh. Jangan tunggu waktu sakit. Waktu sakit nanti semayang berdiri pun dah tak boleh. Puasa pun dah tak boleh. Dah kena bayar fidyah aja. Kemudian waktu kita kaya sebelum datangnya miskin. Waktu apa lagi? Waktu lapang sebelum datangnya waktu sempit. Sampai masa nanti dah tak boleh langsung. Saya sibuk sangat ni, sempit betul waktu. Hari ni pun waktu sangat sempit. Bukan sempit macam mana, tapi kita rasa cepat sangat. Kita tengok dah 20-24. Dan tengah duduk-duduk, pukul 9 dah. Dah terpejam-pejam. Sekejap sangat waktu. Dan yang terakhir sekali, waktu hidup sebelum mati. Ingat 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Muda sebelum tua, sihat sebelum sakit. Apa lagi? Kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati. Dah sampai ke selepas-selepas yang disebut tadi, memang tak ada buat apa dah. Dah sakit dah susah lah. Kalau dah sempit waktu tu dah susah lah. Sakit sempitnya waktu miskin, waktu dah tua. Dulu masa saya zaman budak-budak, zaman remaja, zaman muda-muda, rasa macam nak buat ibadat ni tunggu tua. Tapi bila dah tua nanti, bukan dah tua, macam sekarang pun dah tua, jiwa je muda. Rasa macam banyak benda-benda yang ni boleh lagi lah insyaAllah kan. Cuma kalau sampai dah orang dah sakit kan, kata dulu ingatkan masa dah tua, so dia ingat sihat tu pun sakit. Berdiri semayang pun dah tak boleh berdiri. Duduk kuliah lama-lama pun dah semut naik. Semut-semut. Berhati-hati dengan angan-angan untuk panjang umur sehingga bertangguh dalam melakukan amal soleh. Umat Nabi Muhammad SAW tak ada panjang umur, 60 hingga 70 tahun sahaja. Kalau lebih daripada itu, ekstra. Lebih daripada itu adalah bonus lah. Ada orang sampai 80 tahun, 90 tahun, 100 tahun.
Itu bonus Allah Ta'ala bagi. Daripada Sayyidina Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, yakbaru banu Adam wa yakbaru ma'ahusnani hubbul mal wa tulul umur. Anak Adam semakin tua, anak Adam semakin tua, dan dua perkara semakin besar juga bersamanya. Makin tua makin cinta kepada harta dan panjang umur. Cintakan kepada hubbul mal, dia besar cita-cita dia. Cinta kepada harta dan cinta kepada panjang umur. Memanglah kita dalam doa kita minta, ya Allah panjangkanlah umurku. Tapi umur yang panjang ni, ada orang umur dia pendek tapi seperti panjang umur. Maknanya apa? Umur pendek tapi dia punya pahala dia, amalan dia macam orang yang umur dia panjang. Itu orang yang bertuah. Orang yang celaka, orang yang Allah Ta'ala beri panjang umur tapi dia punya amal dia macam umur tahun, padahal umur panjang, tak ada amal. Daripada Sayyidina Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, a'zarallahu ila mri'in akhara ajaluhu hatta ballaghahu sittina sana. Allah tidak menerima alasan seorang yang dia telah ditunda ajal sehingga mencapai 60 tahun. Hadis. Allah tidak menerima alasan seseorang yang dia telah ditundakan ajalnya sehingga mencapai umur 60 tahun. 60 tahun ada lagi alasan. Datanglah masjid, datanglah surau, ada majlis ilmu. Itulah, Allah tak terima dah alasan. Sehingga Allah dah tunda dah ajal tu sampai umur 60 tahun, ada je alasan. Jadi jangan tunggu waktu lapang sebenarnya. Kita kena lapangkan waktu. Betul, kalau kita nak tunggu waktu lapang, tak ada lah, memang panjang sibuk. Jadi kita kena lapangkan waktu. Lapangkan waktu untuk apa? Untuk melakukan amal soleh. Ada majlis ilmu, ada solat 5 waktu tu. Amal-amal soleh, baca Quran. Jangan kita kata tunggu waktu free. Kita kena freekan waktu tu. 474. Perbahasan daripada yang atas. Jadilah dunia seolah-olah engkau orang dagang dan orang yang lalu satu jalan. Riwayat Al-Bukhari. Orang kafir akan menyesal ketika kematian menghampirinya mereka seperti firman Allah Subhanahu wa taala. Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'u la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaum yub'atsun. Kesudahan golongan yang kafir ingkar, kufur ingkar itu apabila sampai ajal maut kepada salah seorang antara mereka, kembalikanlah daku hidup di dunia. Ini orang kafir menyesal. Kita nampak dia happy kat dunia ni kan. Masa nak mati tu macam-macam anak cucu siap bergendang, gerdegang. Atuk dia dalam tu menyesal. Dalam Quran sebut kesudahan orang kafir ni, sampai ajal dia pada salah seorang daripada mereka ni, kembalilah daku, minta pula untuk dikembalikan supaya aku mengerjakan amal-amal yang soleh. Begitu juga orang yang tangguh-tangguh buat amal ni, semayang tidak apa, tidak, umur dah tua tak semayang lagi. Jadi bila sampai masa dia pun bila dah sampai ajal dia, minta kembalikan balik supaya aku dapat mengerjakan amal-amal yang soleh dalam perkara-perkara yang telah aku tinggalkan. Mula nak semayang lah, nak apa, mana boleh dah. Tidak. Masa akan dapat. Sesungguhnya perkataannya itu hanyalah kata-kata yang ia sahaja yang mengatakan, sedang di hadapan mereka ada alam barzakh hingga hari mereka dibangkitkan semula. Tak ada dah. Minta nak kembalikan, minta lah sikit lah, dapat sehari pun jadilah. Tak ada lah. Sayyidina Umar berkata, apabila engkau berada pada waktu petang, maka jangan engkau menunggu waktu pagi. Jangan tangguh-tangguh. Biasanya kita ni suka menangguh.
Sampai petang kita kata, esok pagi lah. Ingat memang nak buat petang ni tak jadilah, tangguh. Esok pagi lah. Lepas tu maka jangan engkau menunggu waktu pagi pula sampai petang tunggu waktu pagi. Dan bila engkau berada pada waktu pagi, maka jangan engkau menunggu waktu petang. Gunakanlah peluang sihatmu untuk sebelum sakitmu dan guna peluang hidup untuk sebelum matimu. Diceritakan oleh Al-Bukhari 476. Dalam banyak riwayat disebut Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ibnu Umar itu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam. Jadi Sayyidina Umar kata, Sayyidina Umar ni maknanya dia kata, ada kata Sayyidina Umar, dalam ni kata Sayyidina Umar, tapi ada riwayat kata, banyak riwayat kata bukan Sayyidina Umar kata, anak kepada Sayyidina Umar iaitu Abdullah bin Umar ataupun disebut Ibnu Umar. Apa kata Sayyidina Umar? Apabila engkau berada pada waktu petang, jangan engkau menunggu waktu pagi. Dan apabila engkau berada pada waktu pagi, maka jangan engkau menunggu waktu petang. Waktu pagi tu contoh waktu pagi kita nak baca Quran. Petang ataupun sebelum tidur lah. Rupanya sampai petang kan sibuk juga. Langsung. Esok pagilah pun tak buat juga. Tangguh lagi. Lala tak buat. Kan? Jadi kalau ada bisikan-bisikan yang baik, terus dia buat. Jangan tangguh. Kadang-kadang Allah Ta'ala nak bagi kita cara macam tu. Kita nampak ada pokok kelapa punya apa tu, pelepah jatuh kan. Kita nak ni kita kata balik sekarang lah, kita tolong buang kan. Sedangkan masa tu terlintas. Berhenti je buang. Lepas tu kita kata kita pun tangguh. Kita balik sekarang lah, balik surau lah kan. Balik surau dah tak ada dah lah. Orang dah alihkan. Jadi sebenarnya bila ada lintasan-lintasan macam tu, maknanya Allah Ta'ala nak bagi kat kita. Nak bagi kat kita tu. Tapi kita lah tangguh. Kerana terlintas. Kadang-kadang terlintas. Nak puasa lah. Lepas tu kita sendiri pula. Nantilah minggu depan lah. Langsung tak buat. Kalau kita nak duduk, nak berzikir lah. Kalau pergi masak lah, langsung tak buat. Kadang kita nak baca Quran lepas subuh, tunggu lepas duha lah, langsung tak buat. Sebenarnya bila ada lintasan-lintasan macam tu, lintasan yang baik ni, maknanya Allah Ta'ala nak bagi kat kita. Tapi kita tak faham. Sebab tu kita tak apalah karang. Tengok tu tak terbuat. Maka jangan engkau menunggu waktu pagi. Dan apabila engkau berada pada waktu pagi, jangan engkau menunggu waktu petang. Kadang-kadang ada terlintas. Contohlah kan macam kuliah kita ada majlis ilmu ke apa. Tak apalah minggu depan lah. Sebenarnya mula terlintas tak bagi. Tak apalah minggu depan. Dia dah campur dengan bisikan yang lain, kena pula dengan nafsu gitu. Jadi tu kan. Jadi sebenarnya bila ada terlintas sesuatu benda yang baik, tu buat. Maknanya itu adalah satu anugerah Allah Ta'ala nak bagi kat kita waktu tu. Tapi oleh kerana kita tak faham, kita tak tahu, maka kita biarkan. Habis ya. Kita nampak orang, kita tengah makan, tiba-tiba datang orang minta duit, sedekah. Mula-mula tu bagilah. Lepas tu datang Hazlan, saya tidak ada ni. Jadi langsung kita tak bagi. Asalnya jangan fikirlah, bagilah. Sebenarnya Allah Ta'ala nak bagi dekat kita pahala, tapi oleh kerana kita biarkan dia berlalu atau dia jadi dah masuk benda lain, yang dia tu lantak dia lah kan, tapi pahala kita bagi tu. Dalam riwayat Imam Bukhari disebut, wa kana Ibnu Umaru yaqulu iza amsayta fala tantaziris sabaha wa iza asbahta fala tantaziril masaa
wa khudh min sihhatika limaradika wa min hayatika limautika. Dan adalah Ibnu Umar berkata, apabila engkau berada pada waktu petang, maka jangan engkau menunggu waktu pagi. Dan apabila engkau berada pada waktu pagi, jangan engkau menunggu waktu petang. Gunakanlah peluang sihatmu untuk sebelum sakit, dan gunakanlah peluang hidupmu untuk sebelum matimu. Menziarahi kubur mengingatkan kematian. Ziarah kubur. Antara perkara yang boleh menolong untuk mengingati mati ialah menziarahi kubur. 477. Oh ni takbir kita tadi. Yahya bin Hubairah berkata, al-waqtu anfasu ma'anita bihifzihi wa arahu ashala ma'alaika yadhi'u. Waktu adalah perkara yang paling berharga untuk dijaga dan dipelihara, tetapi aku melihat ia paling mudah untuk hilang daripadamu. Waktu ni paling berharga. Sebab yang tadi dia takkan datang lagi dah. Aku lihat paling mudah untuk hilang daripadamu. Paling mudah. Habis macam tu je masa kita kan. Sayyidina Abu Bakar berkata, man dakhalal qabr, siapa yang masuk, man dakhalal qabr, siapa yang masuk kubur. Masuk ni kerana apa? Kerana kematian. Bila zadin, bila tanpa bekalan. Faka'annama, dia seperti rakiba al-bahra. Rakiba, menunggang, ataupun bukan menunggang, belayar, bahra, laut. Bila tanpa safinah, safinah tanpa perahu. Man dakhala al-qabra bila zadin, siapa yang masuk kubur tanpa bekalan. Apa bekalan? Amalan. Amal kita. Amalan, amal dan takwa. Faka'annama, seperti berlayar di laut tanpa sampan, tanpa perahu. Maknanya kalau kita mati, masuk kubur tanpa bekalan amalan, maka memang cari penyakit dah. Kau nak belayar laut. Saya ingat nak belayar lah minggu depan. Naik apa? Tak ada apa, saya pakai berenang je. Memang cari penyakit. Kan? Jadi saya ni dah tua nak mati dah ni. Habis amalan, saya kira main terjun je. Tak ada. Memang cari penyakit. Kerana pasti akan ada malaikat yang akan soal. Munkar nakir tu ada. Pasti dan pasti. Wajib kita percaya bahawa adanya soal dalam kubur. Ni perkara-perkara sam'iyat. Perkara-perkara yang baik. Perkara sam'iyat. Wajib kita beriman bahawa adanya seksa kubur tu ada. Jadi takkan kita nak masuk kosong. Nabi kata yang mengikut kita di perkuburan tu 3 perkara. 3 benda yang akan ikut kita, iaitu ahli keluarga dia punya harta dia dan dia punya amal dia. 2 balik. Yang tinggal dengan kita 1, iaitu amal kita. Jadi amal ni lah akan bersama kita. Sembahyang kita akan sama dengan kita. Puasa kita akan sama dengan kita. Baca Al-Quran kita sama dengan kita. Zikir-zikir, semua amalan yang kita buat kat atas dunia ni, dia akan bersama dengan kita. Dialah yang akan cover kita. Jadi malaikat nak datang ni, nak masuk, nak tanya kita ni daripada setiap penjuru. Maka daripada kepala amal kita, daripada kepala sembahyang kita akan jaga. Kaki kita, daripada sudut kaki tu ada amal kita akan jaga. Kiri kanan semua akan jaga. Sedekah kita apa semua akan jaga. Jadi malaikat pun macam mana nak masuk, nak tanya dia ni. Amal semua jaga. Tapi bagi orang yang tak ada amal, tak ada apa. Kubur pun geram dia ni. Siap kau. Sebab itu orang yang soleh ni,
dia segera, bukan kata orang soleh, manusia ni antara Nabi suruh cepatkan 3 perkara yang perlu disegerakan. Pertama sekali, semayang kalau dah masuk waktu jangan ditangguh-tangguhkan. Yang keduanya, apabila jenazah dah siap, jangan ditangguh-tangguhkan. Nak tunggulah anak duduk Sarawak belum sampai lagi, jangan ditangguh-tangguhkan, segerakan. Kalau jenazah tadi orang soleh, dia tu dah tak sabar-sabar untuk masuk, untuk dikebumikan. Dia tak sabar-sabar dah nak berpindah alam. Sebab tu dalam doa, Allahumma ja'al qabrahu raudatu min riyadil jinan. Ya Allah, jadikanlah kubur dia taman-taman syurga. Tapi bagi orang yang bukan orang soleh, orang yang ahli maksiat, kita nak tangguh-tangguh dia, nak buat apa? Tak ada faedah. Kan? Tak ada faedah kita nak simpan dia. Kebumikan dengan segera, Nabi kata, bagi jenazah yang dah siap. Dan yang ketiganya, anak perempuan. Apabila dah ada orang berkenan, cukup yang minta tu sekufu lah apa semua, jangan ditangguh-tangguhkan. Jangan ditangguh-tangguhkan, diberat-beratkan sangat. Orang dah ada dah ni nak berkenan anak kita ni. Kita kata boleh. Sekarang ni harga dah mahal. Saya nak 20,000. 20,000. Jadi lelaki tu pun alamak 20,000. Kita ikatlah dulu 2-3 tahun. Dan dalam masa 2-3 tahun tu macam-macam boleh berlaku. Jadi menyebabkan macam-macam. Jadi 3 perkara ni Nabi suruh segerakan. Habis kalau kita amal pun tak ada, macam mana kita nak, kan? Kita pun takut ni. Janganlah. Siapa yang masuk kubur kerana kematian tanpa bekalan amalannya dan takwa, maka ia seperti seorang yang berlayar di laut tanpa perahu. Kapal-kapal ni. Jadi orang yang meninggal ni dah lah terkapal-kapal dia. Jadi dia sangat-sangat menunggu pertolongan daripada orang-orang yang hidup, terdiri daripada anak-anak dia, ahli keluarga dia. Menunggu apa? Menunggu doa daripada anak-anak yang soleh. Bila matinya anak Adam, Nabi kata, maka terputus segala amalnya, habis. Dia tak boleh nak buat amal, tak ada dah. Dia tak ada dah. Pahala dia nak buat, dia dah tak ada. Macam hari ni masa kita hidup, kita masih lagi boleh berpeluang untuk buat pahala. Dengan sedekahnya, dengan baca Qurannya, dengan selawatnya, dengan berzikir, dengan istighfarnya, dengan macam-macam kita boleh dapat pahala lagi masa kita hidup. Bila dah mati, benda tu dah terputus. Tak ada kata, memang tak boleh. Kecuali sedekah kita, yang kita, orang manfaatkan sedekah kita, betul ilmu kita yang kita manfaatkan, dan doa daripada anak yang soleh. Anak yang soleh tu, macam kita ni, kita doakan mak ayah kita, janganlah kita risau. Kita doa, ya Allah ampunkan dosaku, dosa ibu bapaku, ya Allah. Doa tu memang sampai. Terlebih lagi kalau kita pergi ziarah kubur tu, kita pergi ziarah, kita bacakan Fatihah sampai menunggu. Dia memang menunggu kedatangan anak dia. Ni sampai kubur pun tak ingat dah, mana tahu maknya lama dah betul tak pergi ziarah kubur. Jadi orang pun ambil peluang kadang-kadang waktu hari raya. Tak apalah hari raya. Bukan kita berpegang bahawa hari raya sunat ziarah kubur. Tak, kita tak pegang macam tu. Tapi oleh kerana hari raya tu hari yang memang cuti free, waktu tu lah ada peluang. Tapi ada pula nak raya esok, tengok keluar pula statement ustaz-ustaz yang pahaman yang membida'ahkan orang. Dia kata tak ada dalam Islam, tak suruh ziarah kubur. Memanglah ziarah kubur ni sunnah ziarah kubur. Sunnah ziarah kubur bila-bila masa. Terlebih lagi pada malam
Jumaat. Berani ziarah kubur malam Jumaat. Tapi alhamdulillah semenjak duduk di Rembau ni saya tak takut dah dengan kubur ni. Sebab pergi sekolah Kampung Batu depan tu kubur. Pindah pula sekolah Sebuah Batu Ampar, sebelum masuk sekolah kubur kan. Jadi kalau di kampung saya Pahang tu dia khas masuk dalam sawit tu kubur. Seorang-seorang rasanya sekejap je baca Fatihah tu cabut balik. Sebab dia agak dalam. Sini tepi sini tepi rumah cikgu Duai tu ada saya nampak ada batu nisan kan. Tak biasa je. Ada, saya ingatkan satu je. Ada. Dekat Spori tu naik bukit tu rupanya kubur. Tapi lepas tu depan sekolah tu jalan kubur lagi dekat Kebun Getah tu. Kubur lama. Dekat jalan tu yang jalan jadi bengkok tu kubur. Maknanya biasa sini saya tengoklah Negeri Sembilan Melaka lagi pula buka tingkap belakang kubur. Jadi biasa. Tapi kalau di tempat saya terutama belah-belah Felda sebab dia memang khas dalam tu. Aman kan? Siap ada nama macam orang tak nak kan, padahal orang dalam tu kan dia kacau kita tak. Lagi senyap. Pusara Damai. Kalau di Felda di tanah kubur tu dia ada nama masuk dalam tu. Pusara Damai dalam. Jadi ziarah kubur ni perkara yang dituntut oleh syarak. Ziarah kubur ni. Ziarah kubur mengingatkan kematian. Antara perkara yang boleh menolong untuk mengingati mati ialah menziarahi kubur 477. Siapa yang masuk kubur tanpa amal memang cari penyakit lah. Jadi dia perlu bersedia dengan amal. Anak isteri akan balik, harta akan balik, dan yang tinggal bersama kita amal yang soleh. Bila kita lalu kat kubur tu, kita beri salam, mereka ni akan kenal lah kita. Dia ni. Bila kita mati nanti, kita dikebumikan di situ nanti, ahli-ahli kubur tu akan, ni lah dia. Ni yang beri salam kita hari-hari mari ni. Dah jadi geng dia. Sebab tu ada manfaat kita beri salam kat kubur tu, ahli kubur tu mendengar, tapi mereka tidak boleh menjawab. Sebab tu manfaatnya kita beri talqin kepada orang mati tu, dia mendengar apa yang kita sampaikan, tapi dia tak boleh jawab, dia mendengar. Sebab tu kalau kita pergi kubur, kita bercakap dengan orang mati pun tak ada masalah. Mak, ni Along ni mak, dia tahu, cuma dia tidak boleh menjawab, dia dengar. Ziarah kubur isteri yang abang ni dah sebulan dah solo ni. Contoh. Daripada Sayyidina Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Zurul kubur fa innaha tuzakkirul mauta." Ziarahilah kubur kerana sesungguhnya ia mengingatkan kematian. Riwayat Muslim. Ziarahlah kubur kerana sesungguhnya dia mengingatkan kematian. Kalau sekolah Kampung Batu tu Pondok Jaga dia betul-betul menghadap kubur. Sekolah Sebuah Batu Ampar tu Pondok Jaga dia menghadap kubur juga. Sekolah Syah Bandar atas bukit tu dia punya Pondok Jaga
Malam-malam kubur yang dekat tu cerah pula tu, nampak kubur. Biasalah. Sekolah bongek kan ngadap kubur. Ha? Agama Rembau. Sekolah mak yatim tu lagi lah. Dalam sekolah tu ada kubur. Dalam sekolah mak yatim tu. Lepas tu salah nama saya tak perasan. Tapi sekolah Pulau Besar kiri kanan kubur. Tu saya kat di Negeri Sembilan ni, kawasan Rembau ni, kubur ni biasa je. Tapi bila walaupun biasa, kita lalu tetap kita sunat memberi salam. Kerana salam tu doa. Salam sejahtera ke atas kamu kubur. Dia tak jawab, tak apa. Kalau dia jawabkan, kita pula terkejut. Ziarah kubur kerana sungguhnya dia mengingatkan kematian. Rajin-rajinlah ziarah kubur. Riwayat Muslim. Daripada Sayyidina Ibnu Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha." Dahulu aku pernah melarang kamu daripada menziarah kubur. Dulu masa-masa baru masuk Islam ni belum lagi kuat dia punya penganut. Zaman awal-awal Islam tu, dia orang masih lagi ada terbawa-bawa style zaman jahiliah. Jadi Nabi larang. Fa innaha tuzahidu fid dunya wa tuzakkirul akhirah. Dulu aku pernah melarang kamu daripada menziarah kubur, maka sekarang ziarahilah ia kerana ia akan menyebabkan kamu berzuhud di dunia dan mengingatkan tentang akhirat. Riwayat Ibnu Majah dan Al-Hakim. Jadi kalau orang perempuan, yang masa inilah kita kena ingatkanlah. Orang perempuan kan kena ingatkanlah anak-anak ke. Kalau suami dia meninggal nanti, orang perempuan ni dia bila meninggal dia suami, orang perempuan ni dia automatik dia berada di dalam iddah selama 4 bulan 10 hari. Jadi waktu dalam iddah ni dia tidak boleh sesuka hati. Maknanya suami dikebumikan pun masa tu dia tak boleh nak ikut berada di kubur, tak boleh, dia dalam iddah. Jadi para isteri yang memahami hukum, jadi kita pun faham, tak ada nak kita kata dah ke bumi ni suami nak mana ni, orang rumah mana, orang rumah. Orang rumah kat rumah tak ikut. Apa orang rumah suami meninggal pun tak ikut. Dia dalam iddah. Kan? Kita kena ingatkan, orang perempuan kena ingatkanlah. Jadi kita kadang nak ingatkan, maklumlah suami dia dah meninggal, kita nak kadang dia pun tak nak jumpa orang lelaki kan. Jadi yang keliling-keliling kawan-kawan perempuan ni beritahu. Kak tak boleh ikut tau pergi kubur ni sebab dalam iddah. Kadang dia tak faham. Tapi sekarang ni dengan ilmu majlis ilmu dah ni dah banyak orang pun dah faham, alhamdulillah. Kan? Tapi kita pesan. Kadang dia kata, saya pernah pesan beritahu dengan mak jangan ni. Dah saya dah beritahu. Maknanya dia dah faham. Dia dah faham dulu dah. Dalam iddah. Orang lelaki tak ada iddah. Orang lelaki tidak ada iddah. Ada, maknanya orang lelaki kalau isteri dia meninggal, esok tu rasa nak kahwin dah boleh kahwin. Orang janganlah ajuk-ajuk pula, apa ustaz kata sehari ni dah kahwin. Tentu. Cumanya halangannya ialah ada kawan saya tu umur 50 lebih, handsome lagi, smart lagi, berpangkat jawatan, duit ada, tapi nak cari anak dara tak nak. Anak dara memilih, dia tak nak lah tua. Yang kawan ni kawan ni pula, dia kalau boleh nak anak dara lah tak nak. Susah juga kan, akhirnya solo lah.
tidak ada edah. Orang lelaki tidak ada edah, perempuan ada edah. Jadi dalam edah tu dia kena tanggalkan perhiasan-perhiasan. Gelang-gelang ke, rantai-rantai jangan di, maknanya tunjukkan dia tu sedang berkabung. Gencu-gencu tak payah pakai kan. Pucat je nampak. Baju-baju pun baju-baju yang suram-suram. Ha. Jangan ni hari suami dekat kubur pun dah pakai dengan jubah hitam dengan spek hitam. Oh ya, orang tengok dah macam Mak Datin. Tak boleh, haram. Macam mana? Orang besar. Dia jangan ikut orang besar kan. Kita ikut hukum agama. Ibnu Majah dan Al-Hakim. Dalam riwayat Imam Ahmad dan Al-Hakim disebut an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa inna fiha ibrah. Daripada Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya aku pernah melarang kamu daripada menziarahi kubur, maka sekarang ziarahlah ia kerana padanya ada pengajaran. Ziarah kubur tu ada pengajaran. Jadi bagi orang lelaki, kalau kita dapat ada peluang ke lapangan, kita dapat semayangkan jenazah tu, besar pahala tu kan, ganjaran dia seperti satu kiron ni sama pahala tu macam besar gunung Uhud. Lepas tu kalau kita dah semayangkan tu, kita ikut sekali ke kubur, hantarkan sekali, dapat lagi satu kiron pahala. Masya Allah, benda tu peluang ikut sampai ke kubur. Jadi kaedah cara kita menghantar jenazah ke kubur ni, dia tak sama macam menghantar pengantin. Kalau kita hantar pengantin di hadapan, kita berada di belakang. Pengantin depan, kita kat belakang. Tapi kita hantar jenazah ni, kita di hadapan, jenazah tu di belakang. Maknanya kita sampai dulu. Itu cara. Jadi kalau kita dapat peluang semayang jenazah, hantarkan sekali ke kubur, dapat pahala seperti pahala 2 kiron. Satu kiron seperti sebesar gunung Uhud. Berapa kilometer? Macam mana? Itu yang tukang pikul ni, kita yang follow ni, yang naik motor ni kan. Tapi sekarang ni orang dah pakai van tu kan. Itu ada, itu dalam kitab-kitab, sebenarnya dalam kitab saya selalu ada, saya bawa tu ada. Dia ada amalan-amalan dia. Masa nak letakkan tu pun ada bacaan-bacaan dia. Maknanya kita kata ada sumber lah, ada dia punya sumber. Berhenti dia baca tu kan. Maknanya kalau ikut pandangan yang kata bid'ah ni, memang pada dia talqin pun tak ada. Talqin pun tak ada. Senang je. Sampai orang pun terpengaruh dengan pandangan tu. Akhirnya dah mula dah orang pun talqin, tanam dah. Imam pun tak nak datang lah. Imam mana talqin? Imam kata talqin lah bid'ah. Kan? Talqin tak ada, lepas tu dia trend sekarang ni pula pergi ceramah pula depan kubur. Dia kata sebab talqin tu tak ada manfaat kepada si mati. Apa tak ada manfaat? Si mati tu mendengar. Bukti ahli kubur tu mendengar. Kalau tidak, takkan Nabi suruh kita beri salam. Buat apa nak beri salam dengan ahli kubur? Mereka dah meninggal kan? Tapi kita masuk kubur, sunat memberi salam. Sebab apa kita beri salam? Salam tu doa. Sebab apa dia dah meninggal? Maknanya memberi manfaat kepada si mati. Kerana si mati itu mendengar
tapak kaki bergerak tu pun dia dengar. Kalau tak percaya, mana boleh hadis Nabi. Tapi mereka yang selalu membidah-bidahkan, dia tak ada, senang je bid'ah. Yang tak bid'ah siapa? Dia je yang tak bid'ah. Orang lain semua bid'ah. Pendek angan-angan. Ada lagi satu. Dalam riwayat Al-Hakim pula disebut an Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur alla fazuruha fa inna turikul qalba wa tudmi'ul aina wa tuzakkirul akhirah wa la taqulu hujran. Daripada Sayyidina Anas bin Malik berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, dahulu aku pernah melarang kamu daripada menziarahi kubur, maka sekarang ziarahilah ia kerana ia melembutkan hati, menyebabkan mata menangis dan mengingatkan akhirat. Dan janganlah kamu katakan yang buruk, tidak baik. Jangan katakan baik. Kita dah pergi ziarah, kita kata ni arwah ni dulu. Jangan. Kan? Jadi dalil Nabi suruh ziarah kubur ni open. Bila-bila pergi ziarah kubur, pergilah. Lepas tu ada yang dalil khusus ziarah pada hari Jumaat, Sabtu sebelum asar kan, hari malam Jumaat. Tapi mereka yang pergi hari raya, pergi kubur hari pertama, hari kedua ke, makna kita menggunakan dalil yang umum. Nabi suruh ziarah kubur, pergilah ziarah masa bila-bila pun. Ada satu puak, dia akan kecam. Orang pergi hari raya suruh bersukaria, dia pergi sedih-sedih. Tak sedih pun kita pergi kubur tu. Kita pergi mengingatkan dia. Tak ada kita pergi, tak ada dah. Kita pergi tu menziarah dan kita nak bagi doa. Right? Kalau sedih pun bukanlah sedih sampai hari raya tu hilang mood. Makan pun tak lalu, tak adalah. Mereka ni saja membuat-buat cerita. Mereka saja buat-buat cerita. Kalau orang dah meninggal buat tahlil, mereka saja buat cerita. Dia kata, kalau tak buat tahlil, orang mengata. Tak mengatalah. Kalau tak buat tahlil, orang tak kata. Kita buat sendiri, ahli keluarga pun tak ada pun orang kata apa bapak meninggal, rumah tak ada tahlil. Ada tahlil tak makan, tak beri makan pula tu. Tak ada orang kata. Dia mereka cerita. Pendek angan-angan adalah dipuji. Ketahuilah pendek angan-angan adalah sifat yang dipuji kerana ia penyebab untuk bersedia menghadapi apa yang berlaku selepas kematian. Manusia berbeza-beza dari segi panjang dan pendek angan-angan. Ada berangan-angan untuk panjang umur sampai 1000 tahun. Seperti firman Allah Ta'ala, yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah. Setiap seorang daripada mereka suka kiranya dia boleh hidup 1000 tahun. Daripada Sayyidina Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qalbu syaihi syabbu ala hubbis naini tulil aishi wal mal. Hati orang tua menjadi muda kerana suka kepada dua perkara. Suka untuk lama hidup dan suka kepada harta. Hati orang tua ni jadi muda kerana dua sebab. Pertama sebab lama, dia sebab nak hidup lama. Kedua sebab nak kumpul harta lagi. Apa yang dimaksudkan dengan muda di sini adalah sangat suka untuk hidup lama dan mempunyai harta seperti mana orang muda yang sangat suka kepada kedua ketika masih muda. Ada juga yang ingin dipanjangkan umur setahun 6 bulan sehari semalam. Diceritakan daripada Sayyidina Muaz bin Jabal berkata, tidaklah aku melangkah satu langkah melainkan aku merasakan tidak akan dapat melangkah untuk langkah seterusnya kerana mengingatkan kematian yang sangat dekat. Bagaimana Imam Syafi'i umur 40 tahun dia memakai tongkat. Kerana apa dia pakai tongkat? Supaya dia menyedarkan diri dia bahawa dia menyedarkan diri dia, aku ni dah tak lama dah. Kebaikan yang ada pada pendek angan-angan ialah segera mengerjakan amal ibadat. Sebab tu kita tak nak pakai tongkat. Malaslah pakai tongkat, nampak macam orang tua. Takut nampak tu. Nampak macam orang tua. Imam Syafi'i 40 tahun dah pakai tongkat. Supaya apa? Mengingatkan bahawa kita ni sudah tua. Kita pula dah tua, tak nak pakai tongkat sebab takut nanti orang kata dah tua. Memang dah tua.
jiwa tu masih muda. Dia jasad kita memang tua, jasad kita tua. Buat macam mana pun sampai masa dia akan berkedut. Sampai masa dia akan berkedut. Bubuhlah produk macam mana pun sampai masa dia akan berkedut juga. Dia akan tua dia tak dapat nak buang. Tapi yang sentiasa rasa muda ialah jiwa, roh. Roh kita ni, tengoklah, roh kita dah jasad dah mati pun roh tidak akan mati. Roh tetap sampai kiamat nanti baru ditemukan balik, dicantumkan balik roh dengan jasad, barulah dihimpunkan di padang mahsyar. Masa tu roh dengan jasad sekali. Sekarang ni roh ada, jasad pun ada. Sampai masa ni roh tu akan dipisahkan daripada jasad. Jasad tu terbaring, roh tu akan tetap ada. Sebab tu dia tahu siapa yang ziarah dia, siapa yang semayangkan dia. Dia tahu, anak dia yang jadikan imam untuk dia. Ada baru ni di satu tempat lah, waktu saya mengajar tu, hari tu ada pula jenazah, ada kematian. Lepas maghrib ada sembahyang jenazah. Jadi imam pun tanya, ada siapa dia punya waris? Ada anak lelaki, besar dah ni anak lelaki. Tak apalah, imam lah lebih afdal. Sebab imam, apalah imam nak lebih afdal? Mak dia meninggal, kan? Inilah peluang untuk khidmat kali terakhir untuk jenazah mak dia. Minta jadi imam. Tak apa, imam lah lebih afdal. Suka-suka dia je imam lebih afdal. Dah kena marah. Apalah imam lebih afdal? Anak lelaki lah lebih afdal. Kalau ada ayah dia, suami ke, anak lelaki, atuk dia ke, dia kata imam lebih afdal. Cakaplah saya tak mampu kalau saya buat depan dengan saya menggigil ke apa kan. Dia kata imam lebih afdal. Jadi mak dia tahu. Alahai dia kata kan, aku ingatkan anak aku yang imamkan aku. Rupanya last minute tak dapat juga. Siapa yang jarah, orang yang meninggal tu akan tahu. Ada yang berangan-angan untuk panjang umur sampai 1000 tahun seperti firman Allah, yawaddu ahaduhum law yu'ammar alfa sanah. Dah baca. Diceritakan Sayyidina Muaz bin Jabal, beliau berkata, tidaklah aku melangkah satu langkah melainkan aku merasakan tidak dapat melangkah untuk langkah seterusnya. Tantanilah yang terakhir, kerana mengingatkan kematian sangat dekat. Kebaikan yang ada pada pendek angan-angan ialah segera mengerjakan amal ibadat. Kebaikannya, kita kata, aku ni tak tahulah umur, mana kita risau dengan kita ni tak panjang umur. Jadi apa kebaikannya? Menyebabkan kita akan mengerjakan amal ibadat. Banyak lagi tak buat ni, banyak lagi tak ni, banyak lagi. Tanda-tanda mendapat petunjuk, orang yang dapat hidayah. Tanda orang yang mendapat petunjuk ialah dia tidak lalai daripada mengingati mati. Ada ke tidak kita ingat mati? Untuk itu dia sudah bersedia sejak pagi untuk menghadapi kematian dengan bertaubat, sentiasa istighfar dan amalan yang baik. Maknanya dia sentiasa bersedia dengan amal baik. Jika dia hidup sehingga petang, maka dia bersyukur, alhamdulillah hidup lagi atas ketaatan dilakukan, dan dia gembira kerana tidak menyia-nyiakan pada hari tersebut. Alhamdulillah, hari ni tak adalah session, adalah amal yang dia buat, alhamdulillah. Kemudian dia mula bersedia menghadapi kematian pada waktu petang sampai pagi esok. Dia bersyukur atas ketaatan dilakukan pada malam itu dan gembira kerana malamnya tidak sunyi daripada amalan-amalan soleh. Begitu juga yang dilakukan pada setiap pagi dan petang. Jadi kalau bersedia je, kalau tengok panjang umur, alhamdulillah panjang umur lagi. Esok macam tu juga, standby je. Alhamdulillah panjang umur lagi. Perkara ini bukanlah mudah untuk dilakukan kecuali mereka tidak ada keinginan dalam hatinya untuk hidup sehingga esok hari. Mati menjadi tuah untuknya. Kalau mati pun bertuah bagi dia. Kalau dia hidup lagi pun bertambahlah kebajikan. Maknanya orang dah sentiasa bersedia.
Orang yang mendapat petunjuk ni, dia sentiasa bersedia. Kalau dia mati pun bertuah bagi dia. Kalau dia belum mati pun bertuah juga. Sebab apa? Dapatlah dia menambah lagi amal kebajikan. Baik. Ingat boleh habis. Habis juga. Minggu depan last. Kita baca dia punya nota kecil dia 479. Abu Qabisah berkata, aku bermimpi melihat Imam Sufyan Ats-Tsauri. Lalu aku bertanya kepadanya, apa yang telah dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Tuhan? Imam Sufyan Ats-Tsauri menjawab, nazartu ila rabbi kifahan faqala li hani'an ridai anka ya Abi Sa'id. Aku telah melihat Tuhanku tanpa kafiat, tanpa macam mana cara, tanpa tempat, tanpa bentuk. Lalu dia berkata kepadaku, bergembiralah dengan keredaanku kepadamu, wahai Abu Sa'id. Wahai Abu Sa'id, sesungguhnya kamu telah berdiri ketika malam yang gelap gelita di dunia dahulu. Berdiri malam buat apa? Ibadat tahajud. Dengan mencurahkan air mata, rindu dan hati yang penuh cinta. Dalam hadis, Nabi kata golongan, 7 golongan yang dapat naungan di padang mahsyar, antaranya ialah satu orang yang bangun malam, dia menangis kerana mengenangkan dosa dia, kerana dia takut kepada Allah, menangis. Tapi itulah kita nak praktis menangis ni. Dua termenung, seorang teringat dosa kita sampai menangis, keluar air mata. Jadi air mata itulah nanti yang akan memadamkan api neraka. Nak menangis tu, tak boleh menangis, buat menangis juga. Macam mana cara tu, buat nangis juga. Zaman saya dulu, ingat lagi, masa tu arwah Cikgu Kamaluddin, dia sebagai kaunselor, ada buat program untuk sekolah rendah. Saya ni bahagian apa? Bahagian bagi budak-budak menangis. Macam mana cara dia? Masa semayang, buat semayang malam tu, Astagfirullah, dengan nada kan. Tapi dengan nada tu pun kita sendiri pun boleh menangis. Kan? Ilah Tuhan. Dengan cara tu kita sendiri boleh menangis. Kadang-kadang kita tak tahu macam mana nak nangis. Kita istighfar sendiri kan. Ataupun Astagfirullah. Kita tengok kita ni kalau kita sendiri kan, tak boleh nak nangis. Buatlah cara macam janji menangis. Kenangkan dosa kita dengan air mata yang mengalir kerana takut kepada Allah. Itulah yang akan memadamkan daripada api neraka. Dalam hadis Nabi kata, orang yang menangis tengah malam kerana kenangkan dosa dia takut kepada Allah, maka dia ni orang yang mendapat naungan di padang mahsyar nanti. Tak ada naungan malam hari tu, tak ada naungan, tapi golongan-golongan yang menangis tengah malam. Maka sekarang selain kamu, pilihlah mana-mana istana yang kamu inginkan dan ziarahilah aku. Maksudnya dekatkanlah diri kepadaku, kerana sungguhnya aku tidaklah jauh daripadamu. Kelebihan meninggal dunia hari Jumaat. Sayyidina Abdullah bin Amru bin As menyebut bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata yaumal jum'ati aw lailatal jum'ati wa wuqiya fitnatal qabri." Siapa yang meninggal dunia pada hari Jumaat atau malam Jumaat, dia akan dibebaskan daripada fitnah azab kubur. Ini kita tak boleh kata apa, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat Ahmad. Memang hadis kata macam tu. Kalau orang kata, habis kalau dia tak, wallahu alam, dalam hadis kata siapa yang meninggal pada hari Jumaat, orang kafir tak adalah kan, atau malam Jumaat, dia dibebaskan daripada fitnah kubur. Mana dia terlepas. Kalau dia buat dosa pun nanti di padang mahsyar, itu cerita lain. Ini dalam hadis ni, dia terlepas daripada fitnah kubur, dia terlepas daripada azab kubur. Sebab apa? Sebab dia ni hari Jumaat, meninggal hari Jumaat,
ataupun pada malam Jumaat. Lepas tu jangan ditangguh-tangguh, kebumikan hari Jumaat tu juga. Daripada Sayyidina Abdullah bin Amr bin As juga menyebut bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yamutu yaumal jum'ah aw lailatul jum'ati illa waqahu Allahu fitnatul qabri." Tidaklah seorang muslim yang meninggal pada hari Jumaat atau malam Jumaat melainkan Allah akan membebaskannya daripada fitnah kubur. Sebab tu orang kena hukum gantung. Hari yang dipilih adalah hari, bukan dipilih, ditetapkan hari Jumaat. Kerana mudah-mudahan dengan hadis Nabi SAW, dia antara orang yang dapat kelepasan daripada azab kubur. Oh, kalau nak untung lah, memang untung lah. Siapa yang boleh pilih? Kan? Kita macam kita lah. Ya Allah, kalau boleh nak meninggal kat Mekah, tak meninggal juga. Ya Allah, kalau boleh nak meninggal hari Jumaat, tak meninggal juga hari Jumaat. Jadi mereka yang terpilih. Sebab tu kalau kita dengar kadang-kadang kematian tu meninggal hari Jumaat, Allah, sekurang-kurangnya kita Allah, rasa macam Allah, hari Jumaat dia meninggal. Jadi kalau nak meninggal hari Jumaat, doalah dalam ya Allah, meninggalkanlah aku pada hari Jumaat, ya Allah. Kerana telah bersedia 481 mati menjadi tuah untuknya. Kerana apa? Kerana dia dah bersedia menghadapi kematian dengan amal kebaikan. Nasihat Imam Al-Haddad. Ui, panjang. Dah habis. Kita berhenti lah, minggu depan kita sambung. Nasihat Imam Al-Haddad. Wallahu a'lam. Hari ni bulan 20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.